Yo, what's up, bersama lagi kita YouTube MC. Okay, video kali ni video simple saja. Sebab apa, kita nak tambah lagi episod Chris. Bila episod Chris ni dah terlampau lama, so korang takkan tengok video-video yang first, yang video episod pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kita abang restore dulu, tengok convert dulu kan. So sekarang ni, video kali ni abang nak tunjuk balik dan abang akan barai balik motor Chris ni untuk bagi detail ke korang lah apa yang abang buat. Lepas tu setengah orang yang paling banyak tanya pasal contoh ni lah, pasal ni ramai yang tanya kan. Ramai yang tanya macam mana nak buat bracket. Lepas tu adalah part-part color to code yang mana, swing arm size berapa inci, SOB nak pasang macam mana, ni berapa mm, kenapa buat setup rendah macam ni. So soalan-soalan tu nanti abang akan jawab dan abang akan bagi tahulah kat korang. Kejap lagi abang nak pergi post barang, lepas tu balik rumah abang baraikan motor ni. Lepas tu kita tengok apa yang abang akan bagi tahu kat korang. Sebab apa, soalan-soalan yang abang tengok dekat komen YouTube pun ada, dekat IG pun banyak, dan orang DM pun paling banyak juga kat situ. So soalan-soalan tu nanti abang akan bagi tahulah. So kali ni lah Q&A je lah, jawab semua soalan korang. Dan kita sambil-sambil tu baraikan enjin apa yang patut. So kita baraikan, tengok baraikan sikit-sikit lah. Sikit-sikit abang baraikan enjin ni. So kita akan pasang barang-barang terbaki yang episod yang lepas. Dan tak ada apa-apa, abang nak barang dulu. Jom kita barang kejap. Okay, aku dah sampai kat section 7 untuk nak drop off barang. So sekarang ni kita dekat section 7, dekat apa tu nama dia? Ninja Van. Drop off barang je. So alang-alang aku dah sampai sini. Ninja Van ni betul-betul depan kedai member aku untuk gunting rambut. So alang-alang gunting rambut lah, dengar cerita esok nak PKP. Nanti kalau semua dah kedai tutup, mampoi, tak ada gunting rambut. So alang-alang kita gunting rambut sekali lah. Jom. Baru aku nak gunting rambut geng, tapi kedai member aku ni tutup pula. Dia pergi rehat, so aku nak kejar masa. Esok ke lusa ke, tengok macam mana. Jom lah kita cari barang untuk barang lain. Aku ada benda aku nak cari untuk nak setupkan Y Suku, tapi bukan projek kali ni. Semua aku nak ambil barang untuk Y Suku, untuk projek nanti. Adalah sikit barang-barang Y Suku aku nak kena ambil barang-barang Y Suku aku kan. Lepas tu baru kita balik dan kita akan set up untuk Chris pula. Jom lah, jom. Nanti kalau aku bagi rezeki untuk tengok sikit, aku bagilah rezeki untuk tengok sikit-sikit lah kot nanti untuk barang-barang Y Suku. Jom. Okay, aku dah sampai kat rumah dah. Tadi aku settlekan jam-jam Free Palestine. So alhamdulillah dah settle semuanya. So sekarang BNB lah, itu beza dengan band dah siap printing. So sekarang ni kita fikir pasal G-button, face glass dan macam-macam lagi untuk G-Shock tu. Sebab kita ambil barang-barang ori, kita fikir lah barang-barang apa yang kita masukkan kat situ. So barang tu memang limited stock. Nanti kalau dah siap, nanti kita akan buat pre-order. Macam aku cakap hari tu, QR code dengan nombor siri tu memang khas untuk korang saja. Itu sebab tu aku buat pre-order. Sebab apa, kita nak print sekali dengan QR code korang sendiri, bukan aku yang buat QR code aku tahu. Minta pada korang, okay bang, saya dah buat pre-order jam ni, dan QR code saya nak pakai link, terus link pergi dekat IG saya. Bang, saya nak buat link terus pergi kat Facebook saya nak buat link dekat page saya, dekat TikTok saya pun boleh, tak ada masalah. Nanti aku akan buat siap-siap untuk korang. Ya, buat pre-order saja. Dan sekarang ni kita nak cerita pasal aku punya motor. Kenapa, dan ramai sangat yang tanya kenapa motor aku rendah, dan kenapa aku set up motor rendah, dan kenapa aku set up adalah aku set up sebenarnya. Dan ada part-part juga yang aku akan bagi tahu macam mana nak buat macam mana bracket untuk bakul depan, dan kenapa aku set up motor tu rendah, dan kenapa macam tu, dan kenapa macam ni. Jom kita ambil motor. Okey, ni motor. So nanti aku ceritakan. Dan kita ambil pedok kat sana tu So kita set up nanti. Sebab apa, aku nak baraikan motor ni. Cover set ni kita buka dan kita akan cuci motor ni bagi bersih. Nanti kita akan buka balik barang-barang enjin. Jom lah. Okey, sebelum aku nak baraikan motor ni dulu, aku kena cerita serba-serbi pasal motor ni. Sebab ramai yang tak follow aku punya YouTube daripada episod 1 sampai episod ke sekarang lah. Macam korang tengok sekarang ni ialah Master Pump Y15. Tapi tak apa, ini kita berceritakan sebab apa aku nak baraikan. Yang ini pun kita akan baraikan sebab sepatutnya kat sini aku letak bush supaya dia lebih balance. Aku tak pasti ni dia letak bush ke belum. Tapi ini nanti kita buat. Nanti kita tutup sekali dengan ada getah untuk penutup Allen key. Dan macam korang tengok sekarang, ramai yang tanya
punya ramai yang sangat yang tanya. Ni adalah fork Y15 tapi kat sini bahagian sini potong tau. Ni potong. Fork ni ada yang cakap tak boleh plug and play. Boleh geng, tak ada masalahnya. Aku plug and play saja. Yang ni adalah T4 original Chris. Cuma bahagian sini je aku potong. Kat sini kan ada untuk magnet Y15 punya. Bracket ni potong. Itu saja. Yang lain kita gunakan lagi. Fork ni ada custom ke tak ada custom? Tak ada part apa custom, cuma masukkan terus. Cuma bahagian atas ni saja ada stopper. So korang kena laykan sikit bahagian stopper tu bagi dia boleh terkeluar dan boleh rendahkan lagi lah. Macam caliper ni, caliper Brembo M5 disc 267 size 125. Lepas tu alloy. Okey, alloy ni aku pakai 1.4. Lepas tu tayar ialah tayar sotong. Sepatutnya aku pakai tayar saiz kecil, tapi ada sebab-sebabnya tertentu kenapa aku pakai tayar ni. Macam Exober ni, Exober aftermarket punya, tapi yang ni ialah pendek. Dia punya saiz panjang ni ialah 285. Saiz 285 pendek sikit. Kenapa aku pakai pendek? Aku ada sebab-sebab yang tertentu supaya motor ni seakan-akan macam Wave 125 untuk drag. Okey, motor ni memang rendah. So kita buat setup untuk macam ala-ala drag standard modi punya. Kalau korang tengok Wave 125 standard modi, memang seat diorang leper. Lepas tu arm panjang. Dia punya exober memang rendah, depan pun rendah. So aku buat setup macam tu saja je, buat setup macam tu supaya aku motor ni nampak macam lain daripada yang lain. Kenapa aku pakai Eco Chris 120? Disebabkan arm ni dah 3 inci geng. Bila arm ni 3 inci macam korang tengok dah sampai ke belakang. So boleh ada balance lagi kat sini. So macam nampak ni, ada balance lagi, banyak ruangan lagi, tak ada masalah. So nampak macam motor ni memang nampak macam panjang lah. So nampak macam ala-ala drag, motor drag lah. So konsep aku kat sini adalah motor drag yang standard body punya. Kalau korang tengok kat sini memang panjang. Siapa-siapa yang tengok motor ni sebelum ni dekat Kemuning, kedai Kota Kemuning, orang dah cakap lah, motor ni dah nampak macam, dah bukan nampak macam Chris. Sebab apa? Motor ni memang panjang gila dan lowered. So bila nampak macam motor ni motor racing ke atau motor daily? Siapa yang main Wave 125 yang drag punya, motor dia akan rendah gila, memang rendah gila, dan seat diorang pun akan leper. Macam korang tengok sekarang ni seat dia leper, tapi patutnya aku nak leperkan lagi. Lepas tu mungkin magnet ni aku akan cari magnet, pakai magnet 120 sebab dia tajam, sebab kita nak main lowered lagi. Inilah konsep aku yang sebenarnya lah. Yang konsep sebenarnya memang aku nak buat motor Chris ni ala-ala Thailand look punya motor. Tapi Thailand look punya motor ialah ala kategori drag. Bila kategori drag, motor tu memang lowered, memang rendah. Tapi kalau ikutkan motor W125 pun try Google lah. Tak pun Google lah. Ni kau tengok gambar ni, kan rendah tu. Dah nak macam mana lagi rendah. So macam itulah korang nampak motor standard modi drag punya. Bukan standard modi, body on the road untuk drag. Itu yang aku maksudkan sekarang ni lah. Ramai yang tak faham kenapa motor ni rendah dan kenapa motor ni nampak macam lowered gila. Sebab tu lah aku tak suka jenis yang jenis Eco Chris. Lepas tu jenis besar kat belakang. Lepas tu pakai Exober yang jenis RZ punya 330mm punya yang tinggi punya. So nampak sini macam gila bapak, tinggi gila motor korang. Lepas tu tonggek gila. So aku tak suka. Motor ni dah memang besar. Aku nak nampak motor ni kecil. Sebab tu kalau siapa yang tengok motor ni daripada depan, korang cakap motor ni kecil gila bang. Tak macam saya tengok motor Chris yang lain, nampak besar gila. Sebab apa? Korang dah set up salah dekat bahagian belakang. Korang nak main ala-ala drag, korang nak main motor korang nampak racing, tapi korang salah set up. Kalau contohnya Chris ni top dekat Thailand, mungkin diorang akan buat apa yang aku buat. Sebabkan Thailand top dengan Wave 125, diorang tak buat Chris. Kalau rasa diorang main Chris, aku rasa memang diorang akan set up jenis setup aku ni. Sebab apa? Diorang memang kena rendahkan motor untuk nak main drag. Aku tak nak cakap banyak. Sekarang ni kita nak baraikan motor ni. Kita nak tunjuk bahagian bracket, dan aku nak kena buka apa yang patut kita buka nanti. Sebab mungkin episod kali ni dengan episod minggu depan kita akan banyak cakap sikit. Sebab apa? Aku nampak budak-budak baru dekat dalam aku punya channel. So bila aku nampak budak-budak baru dalam channel, dan banyak soalan yang diorang tujukan kat aku. Sebab kalau budak-budak lama yang tengok follow aku punya daripada episod 1 sampai episod sekarang ni, aku rasa diorang tak banyak cakap. Sebab apa? Diorang follow, dan apa yang terjadi dekat diri aku, diorang akan faham. Dan sekarang ni diorang tak faham apa yang aku maksudkan. Sebab banyak sangat cikgu dalam YouTube aku ni untuk nak ajak main Chris. Tapi cuma kau tengok motor korang, TikTok tak TikTok, tu je aku nak cakap. Dan aku nampak banyak motor yang mengajar aku ni, semuanya motor bapak tonggek gila lah. Lepas tu aku tak tahulah design korang ni nak arah ke mana. Dah lah motor korang
tonggik. Lepas tu tayar kecil pula tu. Korang nak buat motor tu jadi macam mana sebenarnya? Tapi korang rasa aku nak lah aku nak motor aku macam drag. Weh, motor drag bukan tinggi tu. Tak ada tinggi. Motor drag rendah tu. Tak percaya kau pergi. Sekarang ni ikut cara aku akan follow. Aku follow W125. So nampak motor ni macam ala-ala W125. So setup bawah memang W125 punya kalau aku punya setup. Dan sekarang ni kenapa aku pakai tayar besar? Punca-punca ni kenapa aku pakai tayar besar? Okey, aku nak tunjuk korang. Sebabkan aku pakai tayar besar, aku nak tengok macam mana balance tayar ni. Memang aku akan buat kerja 2 kali lah. So contohnya kalau aku pakai tayar kecil, aku nak tahu tayar ni sampai ke mana, besar dia sampai ke mana. So aku tak payah keluarkan modal yang besar. Bila aku pakai tayar yang 60-80, modal tu dah besar dah geng. Aku rasa tayar sebiji pun dah dekat RM90. Kalau depan belakang je nak dekat 1 lebih. So yang ini dia tak sampai 100 pun tayar sotong ni. So kat situ modal lagi rendah lah. Bila aku pakai tayar besar, aku boleh tahu macam mana motor ni balance ke tak balance dengan tayar saiz ni. Okey, tayar saiz ni kita kecilkan lagi. Okey, mungkin kena pakai saiz 70-80. Okey, aku akan rendahkan lagi. Kita nak set upkan betul-betul motor ni macam ala-ala drag standard modi punya. So itu saja. Dan memang banyak cakap aku rasa ni. Memang tak tahu tak tahu nak cakap macam mana. Memang banyak cakap lah kali ni. Korang lah punca yang aku banyak cakap sekarang ni. Aku memang tak faham apa yang korang nak sebenarnya dengan cara korang. Sebab apa? Aku banyak yang dapat nasihat-nasihat daripada korang pun, tinggi tu korang punya belakang. Lepas tu tayar korang kecil tu. So bila korang nak tinggikan, bila korang sebelum korang tinggi, tayar korang kecil, apa jadi tu? Pelik tu. So aku sekarang ni aku nak ubah konsep. Aku nak ubah konsep daripada motor Chris tu jadi motor lain daripada yang lain. Itu cara aku sendiri. Jangan nak condemn aku macam mana aku nak buat cara motor aku. So korang tunggu dah final project macam mana motor aku jadi. Itu saja. Dan sekarang ni aku tak tahu aku nak buat apa kat motor ni. Mungkin aku rasa aku nak banyak cakap je untuk kali ni. Tak apalah, kita ceritakan satu persatu lah. Sebab ada orang tak tahulah pasal motor ni. Okey, jom. Okey, bermula pada depan. Bahagian sini kena ada letak bracket. So kalau korang tengok dekat belakang ni ada satu besi. So besi tu kena buat satu bracket untuk skru. So 2 skru dah dekat sini dan 1 skru dekat sini. So korang kena balance kan, bagi dia betul-betul lurus lah, nampak macam ni. Tak kena dengan mudguard. Dan sebenarnya ada kena letak boost supaya kat sini balance. Kalau tidak dia jadi macam rapat kat situ. Dan kedua, macam mana aku potong seat? Ada juga yang tanya. Aku akan potong seat bila motor tu aku dah pasang exober. Dan kalau korang tengok, bila aku pasang exober dia nampak balance. So balance macam mana aku nak tahu motor tu balance ke tak? So aku akan ikut daripada sini. Sini dia akan lurus sampai kat sini. Kalau ikutkan Chris punya, dia akan bunjul kat sini. So ini dah tak balance. So kat sini aku akan set up. Dia jadi lurus. Setup untuk drag lah. Sepatutnya setup untuk drag lagi rendah. Bahagian ni akan lagi rendah. Tapi aku tak buat lagi rendah supaya motor tu nampak lagi cun lah. Kenapa aku pakai exober yang jenis rendah punya? Okey, macam aku cakap tadi, aku setup untuk drag. Bila aku setup untuk drag, aku mesti kena pakai swing arm yang panjang. So ini swing arm W125, panjangnya dah 3 inci. Korang tengok geng, habis aku tolak, tak ada sangkut. Tak ada, aku nak ulang lagi. Kena aku ulang lagi. Sebab apa? Korang tak faham. So kena tengok video ni banyak kali baru korang akan faham lah. Dan aku pakai eco belakang Chris 120 disebabkan tak sangkut lah. Itu saja. Yang ni bahagian ni memang aku dah custom lah. Tengok, memang kemas aku custom. Ada juga yang tanya kenapa aku pakai exhaust Espada. Satu je aku nak cakap dengan korang. First aku nak buat sikit motor ni ialah cutting standard. Dan bila aku buat motor ni cutting standard, aku kena cari exhaust yang ala-ala murah sikit. Sebenarnya exhaust ni bila buka ni stopper, dia boleh custom lah. So aku sebenarnya fikir aku akan buat custom balik, dan dalam ni aku akan custom balik, dan manifold ni aku akan buat balik supaya balance lah dengan spek aku sekarang. Tapi motor ni tak boleh hidup, dia stuck je. Dia stuck. So aku kena buka balik. Bukan aku tak nak settlekan dekat bengkel-bengkel mana-mana. So bila aku settlekan bengkel mana-mana, aku tak tahu apa yang diorang buat. So bila aku tak tahu apa diorang buat, diorang akan tunggu apa yang aku suruh buat. Bila aku suruh buat ini, diorang baru buat. So masalah dia macam tu. So baik aku buat sendiri, dan aku tahu apa masalah dia. Aku carilah barang-barang yang aku rasa tak cukup dari kat motor ni. Next episode ni mungkin aku akan baraikan satu-satu motor ni. Sorry geng, banyak cakap geng. Terpaksa banyak cakap. Dah, kita pergi dekat yang lain pula. Okey, ramai yang tanya pasal code color cover engine ni. Okey, code color cover engine ialah color TE. Kau pergi kat Shopee, korang tulis kat tu spray TE37. So color dia sama macam sport rim ni. So tak ada beza kan? Nampak tu? Dah nampak tu. Okey, dan kita tanya, ada juga yang tanya macam mana aku masuk
arm wave 125. So bahagian sini memang tak ada apa-apa aku rasa ada satu bush mungkin. Dekat dalam ni tak ada apa-apa bush. Memang dalam ni kosong saja. Dekat belah sana ada bush. Dekat bahagian sini ada bush. Kalau korang nampak lah, aku rasa macam mana aku nak tunjuk tu tak pastilah. Kita zoom. Kalau nampak, jap. Macam korang tengok sekarang ni, dia ada bush besar kat sini. So bush ni aku rasa aku ambil daripada bush sport rim daripada Y115 punya bush, dan aku pergi hantar potong. So memang ngam-ngam lah. So inilah bontot, inilah tayar. So memang ada balance, memang tak ada masalah ni. Memang ngam. So kalau korang tengok dia punya S-over, dia akan nampak kecut ke dalam. So yang situ pun dia akan nampak kecut ke dalam. Standard lah. Sebab apa? Korang main barang custom bawah lain, memang dia nampak lain sikit, tapi boleh pakai. Ada juga yang tanya boyong apa yang aku pakai untuk setup rem ni. So yang ni ialah wave 110 untuk depan, dan yang belakang punya ialah wave 125. Sebab apa? Kita nak main pakai pump caliper Brembo punya. Dan ini ialah Lee punya, supaya aku saja je buat setup macam ni bagi cantik sikit. Dah itu je kot, tak ada benda dah. Next episode ni kita banyak kerja lah pasal motor ni, sebab aku nak barai kan, nak settlekan semua benda. Dan harap-harap next episode ni kita boleh hidupkan motor. Harap-harap lah kat situ, sebab motor ni stuck kan. Mungkin ada masalah bearing lah, aku tak pasti. Kalau korang tengok sini, dia stuck, dia tak boleh. Bukan sebabkan kompres, ada masalah lain dekat sini. So kita kena baraikan. Aku tak suruh Kota Kemuning teruskan buat motor ni. Sebab apa? Bila setiap satu barang dia orang buka, setiap benda tu buka setiap bengkel kan. Kalau bengkel kita tak boleh salahkan orang, kan ada charge lain bila kita suruh buka lah balik, buka lah. So bila banyak kali buka, diorang akan ada charge lah kat situ. So aku rasa baik aku buat sendiri, supaya aku akan jimatkan kos. Ini dah lebih pada 4,000 geng. Banyak sangat kos aku keluarkan. Dan jadi drama lah motor ni. Aku rasa mungkin motor keren dia jadi drama Naruto ni. Dan aku minta maaf kepada korang, kali ni video banyak sangat cakap. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana lah, sebab supaya korang faham pasal video dan pasal konten. Korang kena tahu konten sebenarnya memang banyak cakap daripada banyak buat kerja. Sebab apa? Aku kena terangkan apa yang tak okey, apa yang okey, apa yang masalah. Bukan tanda-tanda aku tutup je, aku sembunyikan apa masalah. Aku tak tahu motor tu siap. Bukan jenis aku macam tu. Ke korang nak aku buat konten macam YouTuber lain, pasang skru je satu video, macam tu cara dia? Ke pasang kaliper je satu video? Aku rasa barang Tobaki banyak tu. Dah dalam 6-7 barang ni, 6-7 barang dan 6-7 episod juga tu kena tambah. Bukan jenis aku macam tu. Sekali pasang lebih pasang. Dan aku takkan sembunyikan rahsia motor ni boleh siap, dah hidup ke belum hidup ke, apa masalah ke tak ada masalah ke. So aku tak, jenis aku kan macam tu. Dan akhir cerita kat sini. Assalamualaikum, dan kita jumpa next video untuk baraikan enjin dan pasang barang-barang terbaik. Okay guys.